Selamat sejahtera kepada Doktor yang dihormati Dr. Ainuddin, iaitu pensyarah khusus bagi kod khusus GISC 1082, dan juga selamat sejahtera kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Priyan Kumar Analaki Palanisamy daripada kelas Matematik 3 PPI SMP 2023/2028 di IPG Kampus Pulau Pinang. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang dua topik, iaitu topik pertama, isu-isu konflik semasa persempadanan tuntutan bertiga di Malaysia, dan topik kedua, isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. So, kita boleh start dengan subtopik pertama yang daripada topik satu saya meminati satu subtopik, iaitu tentang isu Pulau Batu Putih. So, saya akan membentangkan tentang isu Pulau Batu Putih. Baik, latar belakang Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Singapura merujuk ke atas pulau ini sebagai Pedra Branca. Dalam bahasa Portugis, Pulau Batu Putih dikenali sebagai Pedra Branca. Pulau ini dinamakan sebagai Batu Putih kerana terdapat sekelompok burung camar laut yang mendiami pulau ini pada masa yang lalu. So, ini adalah yang dikatakan sebagai burung camar laut. Pulau ini terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Batuan Tengah atau dikenali sebagai Middle Rocks dan Tubir Selatan yang menjadi subjek utama mengenai pertindihan antara Singapura dan Malaysia. Seterusnya, Pulau Batu Putih memiliki keluasan 3,300 meter dan semasa air surut diukur, panjangnya ialah 137 meter. Jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura, iaitu di Changi, iaitu terletak 46 km berbanding hanya 14 km dari Johor di Tanjung Penyusup Bukit Pengerang. Malaysia menegaskan berikutan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda pada 70 Mac dan Perjanjian Crawford pada 2 Ogos 1824 apabila Kesultanan Johor mengerahkan Singapura dan 19 km pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Apakah begitu berharga pulau kecil ni sehingga dua negara iaitu Malaysia dan Singapura berebut untuk mendapatkan Pulau Batu Putih ini? So, punca yang pertama ialah pulau ni kedudukannya yang sangat strategik, iaitu pulau ni terletak di laluan utama kapal-kapal dagang. Yang kedua, Singapura ingin menambak tanah di sekitar Pulau Batu Putih, dan akhir sekali pulau ini menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Kerana di dekat pulau itu terdapat banyak ikan seperti ikan bawal dan banyak lagi. Sudah jelaslah di sini bahawa pulau ini amat berharga. Seterusnya, bagaimana konflik ini berlaku? Bermula pada 21 Disember 1979, setelah pembubaran negeri Selat. Pertikaian ini bermula apabila Malaysia mengeluarkan peta sempadan dan perairan pelantar benua Malaysia, Singapura. Selepas mereka mengeluarkan peta tersebut, Singapura amat membantah tindakan Malaysia setelah mengetahui Pulau Batu Putih berada dalam kawasan perairan Malaysia dan meminta Malaysia untuk membetulkan perbicaraan demi perbicaraan berlaku, dan akhirnya keputusan tidak memihak kepada Malaysia. Jadi Pulau Batu Putih jatuh kepada tangan Singapura. Jadi ICT juga memutuskan bahawa Batuan Tengah dan Tubir Selatan merupakan milik Malaysia. Terusnya, ini merupakan secara ringkas apa yang berlaku pertikaian antara Malaysia dengan Singapura untuk mendapatkan Pulau Batu Putih, secara ringkas kronologi konflik ni. Jadi kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu apakah kesan kepada rakyat. Terdapat juga ada kesan positif, terdapat juga kesan yang negatif. Mari kita lihat. Kesan yang pertama iaitu nelayan tidak dibenarkan masuk untuk menangkap ikan di situ sejak 20 tahun yang lepas. Maksudnya Pulau Batu Putih ini sebelumnya adalah kawasan perikanan penting bagi
nelayan, terutamanya kepada penduduk Johor dan juga tempat mereka untuk berteduh ketika ombak besar melanda. Bahkan ketika ini Johor menerima laporan bahawa nelayan dihalau keluar dari kawasan berdekatan Batu Putih oleh pengawal pantai Singapura. Petikan ini dipetik daripada Berita Harian pada 26 Jun 2022. Kesan yang seterusnya adalah punca rezeki hilang. Sebelum ni saya ada memberitahu bahawa Pulau Batu Putih merupakan pulau yang mengandungi banyak ikan. So kalau menangkap ikan merupakan rezeki kepada penduduk Johor. Sekarang kalau dia dah kena halau, so punca rezeki hilang. So pulau ni menempatkan rumah api houseboat untuk memudahkan laluan kapal melalui airan tersebut dengan selamat. Rumah api houseboat ni dibina oleh pihak British atas keizinan Sultan Johor sebagai penghormatan kepada James Houseboat. So dianggarkan seramai 1,500 nelayan Johor, Malaysia berdaftar dengan Persatuan Nelayan Pengaram untuk menangkap ikan di kawasan Lubuk Emas iaitu di Pulau Batu Putih. So kesan yang seterusnya, rakyat meragui kepimpinan pemimpin. Maksudnya rakyat mula kehilangan kepercayaan kepada pemimpin kita. Hal ini kerana rakyat perlahan-lahan meragui kemampuan pemimpin Malaysia dalam menyelesaikan isu negara. Lebih-lebih lagi melibatkan isu dua negara. Jadi sikap pemimpin Malaysia yang saling menunding jari, menyalahkan sesama sendiri, membuatkan isu ini semakin rumit untuk diselesaikan. Tambahan pula sikap mengambil mudah mereka juga menjadi faktor Pulau Batu Putih terlepas daripada penguasaan Malaysia. Contohnya, kalau kita lihat pada kanan kita ada satu gambar iaitu respon-respon daripada menteri-menteri jika mereka tentang isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Contoh yang pertama, Lim Guang Eng. Beliau berkata, saya tak ikut isu Pulau Batu Putih. Dalam ingatan saya, kena tanya Saifuddin Abdullah, mendiang Liu Wee Kuang sebab mereka yang syorkan keputusan lepasan tuntutan ini. Begitu juga kepada menteri-menteri yang lain. Seterusnya, ini merupakan contoh artikel yang saya dipetik dari internet yang berkaitan tentang isu Pulau Batu Putih. Isu ni masih berlarutan sehingga lebih daripada 40 tahun. So kita dapat lihat bahawa rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Seterusnya, kesan dari segi ekonomi ialah dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan. Contohnya terdapat segelintir rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Kita tahu bahawa mata wang Singapura lebih tinggi daripada Malaysia. So ini merupakan gambar yang menunjukkan laluan darat dari darat Malaysia ke Singapura. So kesan yang seterusnya dari segi sosial ialah penduduk negeri Johor berasa kecewa kerana keputusan Pulau Batu Putih memihak kepada Singapura. Hal ini dikatakan demikian kerana isu Pulau Batu Putih menunjukkan keangkuhan Singapura dan tidak kepekaan terhadap penduduk negeri Johor. Hal ini juga menyebabkan hubungan rakyat Malaysia dengan rakyat Singapura semakin renggang. Seterusnya dari segi kesan dari segi pendidikan, kita dapat meningkatkan pengetahuan rakyat Malaysia berkaitan konflik negara kita kerana konflik-konflik ini akan ada dalam buku teks sejarah. So budak sekolah rendah atau sekolah menengah mereka akan belajar konflik ini sewaktu mereka membelajar sejarah. So hal ini dapat menyemai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Malaysia. So apakah pula kesan isu Pulau Batu Putih terhadap pemimpin? So dari segi ekonomi, isu Pulau Batu Putih tidak mengganggu dan meninggalkan kesan dalam hubungan ekonomi antara Malaysia dan Singapura. Ekonomi kedua-dua negara masih kukuh dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti perdagangan, pelaburan dan inovasi ekonomi. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan petugas Singapura iaitu Hussein Long menghadiri majlis menandatangani Memorandum Persefahaman iaitu MOU yang memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi cyber, keselamatan cyber dan juga jaminan makanan. So hal ini dapat membuktikan bahawa aktiviti perdagangan dan kemakmuran ekonomi dapat ditingkatkan oleh kedua-dua negara iaitu Malaysia dan Singapura tanpa melibatkan isu Pulau Batu Putih ini.
So dari segi politik, hubungan diplomatik Malaysia dan Singapura bertambah baik disebabkan keputusan ICJ, kerana keputusan ICJ bukan memihak kepada satu negara saja. Dua-dua negara dia memihak. Maksudnya Singapura pun juga dapat Pulau Batu Putih, Malaysia pun juga dapat Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Keputusan ICJ yang memihak kepada kedua-kedua negara dengan sama rata yang saya dikatakan sebelum ni. Perdana Menteri kita iaitu Ismail Sabri mengata hubungan rapat Malaysia dengan Singapura amat penting sebagai mereka adalah negara jiran terdekat kan. Penglibatan pelbagai peringkat yang lebih aktif dan kerjasama yang lebih kukuh sudah tentu merupakan jalan terbaik bagi kedua-dua negara dalam bergerak ke hadapan. So kesan dari segi terhadap pendidikan ialah kerajaan Malaysia dan Singapura dapat bersepakat dengan membuat program pertukaran belajar. Hal ini dapat menambah pengetahuan dan kemencerdasan murid secara berkesan. Kedua negara dapat menambah baik mutu dan kualiti sistem pendidikan mereka. Jadi, apakah pengajaran yang kita perlu belajar daripada isu Pulau Batu Putih ni? So, yang first, pemimpin perlu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Maksudnya keputusan ini amat sukar diterima dan ia membawa kerugian yang sangat besar terhadap Malaysia. Tetapi kita perlu sentiasa berwaspada terhadap siapa saja. Sifat saling menyalahkan orang lain tidak harus wujud dalam menyelesaikan isu ni. Kita perlu perbaiki diri kita, perlu diutamakan. Kesan yang kedua iaitu kita perlu menyediakan lebih banyak bukti. So, kita perlu memasukkan isu polisi dan rancangan penambakan laut oleh Singapura di Pulau Batu Putih. Singapura sebenarnya tidak boleh dibenarkan menambah laut sewenang-wenangnya di Pulau Batu Putih kerana kesan daripada penambah laut di sekitar Pulau Batu Putih itu akan menjejaskan dan mengubah pembahagian sempadan maritim yang telah dipersetujui. Oleh itu, Malaysia juga wajar untuk memastikan dan membantah apa juga aktiviti yang dilakukan oleh Singapura di Pulau Batu Putih yang akan mengganggu aktiviti di Pulau Batuan Tengah. So, contohnya aktiviti yang perlu dibantau oleh Malaysia ialah apabila Singapura telah memasang radar komunikasi perkapalan di Pulau Batu Putih. So, ini merupakan surat penolong setiausaha Kerajaan Johor pada 21 September 1953 yang Johor mengatakan bahawa Johor sendiri gagal menyuarakan bantahan terhadap Singapura, maka ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih telah menjadi milik Singapura. Apa yang saya nak katakan ialah kerajaan harus mengumpul dan menyimpan segala bukti-bukti perjanjian yang melibatkan Malaysia dengan negara luar agar dapat membuat persediaan awal jika berlaku apa-apa konflik pada masa hadapan. Seterusnya, pengajaran yang ketiga ialah pengkhianat Pulau Batu Putih perlu dikenakan tindakan undang-undang. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tiada ruang untuk pemimpinnya mengambil ringan dalam mempertahankan kedaulatan negara walaupun sekecil atau sekelumit manapun saiz kawasan yang menjadi rebutan. Setiap inci perlu kita jaga dan pertahankan. Petikan ini dikata oleh Muhammad Farid Noh, iaitu merupakan Menteri Besar Johor. Terusnya kesimpulan bagi topik isu Pulau Batu Putih ini, penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ adalah muktamad. Walaupun Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih, pihak ICJ telah secara jelas menyatakan dari sudut sejarah Pulau Batu Putih pernah menjadi milik Kesultanan Johor yang berdaulat. So, secara keseluruhannya, jangan ulangi kesilapan pemerintah yang terdahulu agar wilayah tidak direbut lagi oleh negara lain. So, seterusnya kita akan pergi kepada topik 2 iaitu subtopik yang saya meminati daripada topik 2 iaitu kemunculan China dan India sebagai kuasa baru ekonomi dunia. Baik.
kemunculan China sebagai kuasa baru ekonomi dunia. Bagaimanakah China, cara yang dilakukan oleh China sehingga negara tersebut mampu bangkit menjadi kuasa ekonomi kedua terbesar selepas Amerika Syarikat. Jadi pembangunan ekonomi China. China sebenarnya sedang berkembang pesat di mana ekonominya berkembang 2 kali lebih cepat daripada ekonomi Amerika Syarikat. Setakat ini China merupakan organisasi perdagangan terbesar di dunia. China juga mempunyai purata pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia dengan kadar 9.5% dari tahun 1978. So bagaimana China boleh bangkit menjadi kuasa ekonomi yang besar sehingga boleh mengalahkan Amerika Syarikat? So pemerintahan Mao Zedong, pemerintahnya berkata bahawa pembinaan semula China dilaksanakan oleh beliau yang berfahaman komunis pada 1949. Polisi ekonomi sosialis dan dasar tertutup diamalkan dan melaksanakan ekonomi sosialis yang bersifat Soviet. Seterusnya, Deng Xiaoping juga selepas pemerintahan Mao Zedong, Deng Xiaoping mengambil jawatan itu untuk menstrukturkan kembali ekonomi sosialis pada tahun 1978. Terus dia memperkenalkan pasaran sosialisme dan polisi yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping iaitu Theory of Deng ataupun Dengzism. So ini merupakan 40 years of reforms and GDP growth, itu pembaharuan yang dibawa telah meningkatkan KDNK, keluaran dalam negara kasar benar China. So kita akan membincangkan apakah faktor-faktor kebangkitan China. Terdapat 4 faktor iaitu kedudukan geografi, pendudukan demografi, pelaburan, perindustrian. So kita pergi kepada faktor yang pertama iaitu pendudukan demografi. Bilangan penduduk yang ramai menawarkan tenaga buruh yang ramai dan mencukupi. Kos buruh ini, so bilangan penduduk yang ramai. So hal ini menarik minat pelabur asing untuk memperbanyakkan kilang mereka di sana bagi meminimumkan kos buruh. Maksudnya mereka membuka satu syarikat di, contohlah China membuka syarikat di contoh Malaysia nak membuka syarikat di China. Tapi China sudah ada banyak tenaga buruh. So Malaysia tidak perlu hantar pekerja untuk bekerja di sana. So maksudnya Malaysia boleh jimatkan kos mereka. So itulah menarik minat pelabur asing. Seterusnya, ini dibuktikan apabila menurut data rasmi yang dikeluarkan oleh Ministry of MOFCOM iaitu Ministry of Commerce. Maksudnya syarikat asing menutup operasi mereka di negara lain dan memindahkannya ke China. Kebanyakanlah syarikat. So ini merupakan demographic of China, iaitu populasi jantina di China sangat banyak. Seterusnya, faktor yang kedua ialah pelaburan. Pelabur China berani mengambil risiko untuk melabur di negara luar yang lebih kecil daripada mereka, terutama di Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Barat. Kebanyakan mereka memasuki pasaran yang tinggi dan berjaya menyiapkan projek yang diberi mengikut tempoh yang ditetapkan. Hal ini telah meningkatkan kepercayaan negara luar untuk menerima pelabur-pelabur dari China kerana kan mereka boleh dipercayai sebab mereka boleh habiskan projek itu dalam tempoh yang ditetapkan ataupun lebih cepat. Menurut statistik rasmi Malaysia, pelaburan China menduduki tempat teratas pada separuh pertama 2022. Buktinya mencecah sebanyak 11 bilion dolar. Faktor yang ketiga adalah perindustrian, iaitu barangan ekspor seperti pakaian dan barangan kanak-kanak telah ditawarkan dengan harga yang murah.
Hal ini kerana kelebihan dimiliki oleh negara ini dari aspek ekonomi seperti pasaran domestik yang besar dan tenaga kerja yang dilatih. Hal ini kerana kelebihan yang dimiliki oleh negara ini dari aspek ekonomi sangat tinggi. Seterusnya, China kaya dengan tekstil dan menguasai industri pakaian. Hal ini menyebabkan lambakan secara besar-besaran barangan dari negara ini ke negara luar. Ini merupakan contoh gambar factory tekstil. Menurut China National Textile dan Apparel Council pada tahun 2022, jumlah ekspor mencecah 323.3 bilion, iaitu meningkat 2.6% dari tahun ke tahun. Manakala jumlah ekspor tekstil kira-kira 148 bilion, itu meningkat sebanyak 2%. Faktor yang seterusnya lah tentang kedudukan geografi. Kedudukan negara China ni kalau kita lihat pada peta ni sangat strategik. Ia mempunyai tanah yang sangat luas dengan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai. Yang pentingnya dataran dan lemah sungai utama seperti Yangtze Kiang dan Huanghe telah dijadikan perdagangan. Presiden China tahun 2023 iaitu Xi Jinping telah memperkenalkan konsep One Belt, One Road. One Belt itu maksudnya jalan darat merentasi laluan sutera agar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap laluan laut. One Road maksudnya Maritime Road, itu laluan laut. Kenapa dia memperkenalkan konsep One Belt, One Road ni? Secara geografinya, konsep ni akan membantu dalam menghubungkan antara jalan darat dan jalan laut. Faktor yang seterusnya adalah sambungan itu kedudukan geografi. China juga sangat kaya dengan sumber mineral, bahan gaya dan hasil bumi. China juga merupakan salah sebuah negara yang menjadi pengeluar minyak mentah dunia. Untuk pengetahuan anda, pengeluaran minyak mentah China pada tahun 2019 adalah sebanyak 3.9 juta tong untuk sehari. So, apakah implikasi kebangkitan China terhadap ekonomi Malaysia? Jadi, yang first, negara China dan Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik pada tahun 1974. Itu China telah menjadi sumber terbesar import dan pasaran ekspor kedua terbesar kepada Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan barangan import Malaysia adalah datang dari negara China. Terusnya, hubungan multilateral perdagangan antara China dan Asia bertambah kukuh. Hal ini dapat meningkatkan kadar import ataupun ekspor antara kedua-dua pihak, iaitu Malaysia dengan China. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, mereka yakin bahawa nilai hubungan perdagangan dua hala yang membabitkan Malaysia dan China mampu melepasi 855 bilion pada tahun ini dan seterusnya ke arah yang lebih tinggi. Akhir sekali, pelibatan China dalam World Trade Organization WTO membuka peluang hubungan perdagangan yang baik antara negara. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada kemunculan India sebagai kuasa baru ekonomi dunia. Jadi India merupakan sebuah negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sejak tahun 1947, kemiskinan menjadi masalah utama di India. India juga pernah dilabelkan sebagai negara yang lemah dan miskin. Seterusnya, liberalisasi ekonomi bermula pada tahun 1990, iaitu semasa pemerintahan Perdana Menteri PV Narasimha Rao. Ekonomi India telah berubah wajah. Bermula tahun 1991, India telah membuka pasarannya secara berunsur-unsur melalui pembaruan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelabur asing.
Setelah tindakan tersebut diambil, result pertukaran asing telah meningkat, iaitu daripada USD 5.8 bilion iaitu pada Mac 1991 telah meningkat kepada USD 247 bilion iaitu pada September 2007. Kekurangan belanjawan persekutuan dan negeri juga telah menurun. India dilengkapi dengan tenaga kerja sebanyak 509.3 juta kerana populasi India juga banyak. Seterusnya, tanaman pertanian utama seperti beras, gandum, biji minyak, tebu dan air ketan juga merupakan satu faktor. Mereka kaya dengan tanaman pertanian seperti ini. Perindustrian utama termasuklah pembuatan kereta, semen dan perkakas elektronik. Industri filem turut juga menyumbang kepada kekuatan ekonomi India. Contohnya pelakon terkenal iaitu Vijay. Filem dia selalu dekat banyak negara, contohnya di Malaysia, China. So ramai akan pergi menonton filem tu, akan menyumbang kepada kekuatan ekonomi India. Terusnya, India mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang-orang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris serta pakar-pakar terlatih untuk dijadikan sumber penting dalam korporasi multinasional dan juga destinasi popular untuk pelancongan. Ini tentunya akan meningkatkan ekonomi India lah. Jadi kita akan membicarakan seperti kita bincang tadi untuk China, apakah faktor kebangkitan India? Ada 4 juga. First, nilai ekspor dan nilai import meningkat, melakukan liberasi ekonomi, hubungan India-ASEAN yang berkembang, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat di India. So faktor pertama, seperti yang saya dikatakan tadi, PV Narasimha Rao yang Perdana Menteri yang melakukan liberasi ekonomi. So gambar ini merupakan PV Narasimha Rao. Dia melakukan liberasi ekonomi pada tahun 1991 hingga 1996. Liberasi ekonomi ini yang merujuk kepada perubahan daripada konsep ekonomi yang bersifat sosialisme kepada amalan kapitalisme. Kepesatan ekonomi ini dipengaruhi oleh polisi Pandang Timur atau lebih dikenali sebagai pos dasar Pandang Timur. So dasar ini diperkenalkan pada zaman pemerintahan PV Narasimha Rao, merujuk kepada program reformasi yang dijadikan oleh India untuk menjalinkan hubungan ekonomi dan strategi yang luas dengan negara-negara terutamanya di Asia Tenggara atau serta Asia Timur. Faktor yang kedua adalah hubungan India-ASEAN berkembang. Pendekatan ekonomi India terhadap ASEAN telah menyebabkan hubungan India-ASEAN telah berkembang dengan baik dan ini menyebabkan kerjasama baru dalam bidang lain seperti keselamatan politik, pembangunan infrastruktur. Antara infrastruktur yang dibangunkan ialah jaringan fizikal melalui pembinaan jalan dan landasan kereta. Faktor yang ketiga ialah India berjaya meningkatkan nilai ekspor dan nilai import. Pada tahun 2006, nilai ekspor India dianggarkan berjumlah $112 billion dan import pula sekitar $187.9 billion. Tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian merupakan komoditi ekspor yang utama. Minyak mentah, baja dan kimia pula merupakan bahan import yang utama. India juga turut menjadi destinasi popular untuk pelancongan perubatan. Faktor yang faktor yang terakhir adalah kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Pada tahun 1990, dari 150,000 pekerja asing yang bekerja di perusahaan IT Amerika Syarikat, sebanyak 60,000 di antaranya adalah para pakar software dari negara India. Kemajuan ekonomi India dalam bidang teknologi informasi dan pembuatan satelit angkasa mikro telah mengubah Bangalore. Bangalore ni merupakan satu state dekat India menjadi kota moden di mana di kota tersebut dibangunkan pusat IT besar seperti Microsoft dan IBM. So, apakah implikasi kemunculan kuasa baru ekonomi di India terhadap Malaysia? First, perusahaan, perladangan dan komoditi Malaysia semakin berkembang. Ia memberi implikasi yang sangat positif kepada Malaysia. India merupakan antara
rakan dagang terpenting Malaysia dalam sektor agri komoditi, dan perkara itu terbukti di mana India telah menjadi pengimport terbesar minyak sawit pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 4.5 juta tan minyak sawit dan produk berasaskan sawit berjumlah RM9.8 bilion. Implikasi yang kedua yang saya ingin diketengahkan ialah hubungan dua hala antara India dan Malaysia dipertingkatkan. India komited untuk mengukuhkan kerjasama dua hala dengan Malaysia melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan komersial dalam bidang yang lebih penting. PN Reddy merupakan wakil Pesuruhjaya Tinggi India menyatakan pejabatnya akan terus bekerjasama dengan syarikat India yang berpangkalan di Malaysia untuk menjalin kerjasama lanjut dengan industri tempatan. Terusnya berlakunya pelaburan yang tinggi antara India dan Malaysia. Lebih 150 syarikat India melabur sebanyak 12.57 bilion ringgit Malaysia dan menyumbang kepada lebih 20,000 peluang pekerjaan di negara ini. Syarikat Malaysia pula melabur RM29.33 bilion di India sama ada secara terus atau melalui negara ketiga. Menurut PN Reddy iaitu Pesuruhjaya Tinggi India, kebelakangan ini India muncul sebagai 10 rakan dagang utama Malaysia di peringkat global. Secara kesimpulannya, perkembangan ekonomi dua semakin rancak berkembang. Negara yang maju dari segi ekonomi dan pengurusannya pasti akan menguasai ekonomi dunia seperti China dan India. Jadi apa yang saya harap ialah negara Malaysia dapat belajar daripada kemajuan mereka dan sentiasa mengadakan hubungan baik dengan negara maju supaya kita juga dapat berdaya saing dan terus berkembang maju. Ini merupakan rujukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.